Tahukah anda, rakyat Malaysia membuang sebanyak 36,699 tan sampah setiap hari? Ini bermakna, setiap rakyat Malaysia membuang sebanyak 1.17 kilogram sisa pepejal secara purata. Trend pungutan sampah setiap hari di seluruh negara merekodkan peningkatan sejak 2012 sehingga tahun lalu. Mari kita lihat berapa lama yang diperlukan untuk sampah yang kita buang untuk terurai. Kulit pisang, 2 hingga 5 minggu. Surat khabar, 6 minggu. Sisa apple, 2 bulan. Kotak susu, 3 bulan. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Beg plastik 10 hingga 20 tahun. Cawan styrofoam, 50 tahun. Kulit 50 tahun. Tin aluminium 200 tahun. Lampin pakai buang 450 tahun. Botol plastik 450 tahun. Botol kaca 1 juta tahun. Berdasarkan laporan mengenai data kutipan sisa di Malaysia, trend peningkatan penjanaan sisa pepejal dijangka mencecah kira-kira 39,936 tan pada tahun 2022. Jika bilangan pembuangan sisa pepejal meningkat setiap tahun, ruangan tapak pelupusan sampah lambat laun akan penuh. Jadi, amat penting bagi kita untuk kurangkan pembuangan sisa pepejal ke dalam tong sampah dan utamakan kita semula. Statistik kadar kita semula pada tahun 2020 menunjukkan Malaysia hanya merekodkan kadar kita semula pada 30.67%, sedangkan kebanyakan negara maju mencatatkan sekurang-kurangnya 60%. Terdapat 3 warna tong kita semula: warna biru, warna jingga, dan warna coklat. Warna biru untuk kertas, warna jingga untuk tin aluminium dan plastik, dan warna coklat untuk kaca. Antara jenis kertas yang boleh dikita semula ialah kertas putih, kertas warna, kotak, surat khabar, majalah dan buku. Peralatan plastik yang boleh dikita semula ialah beg plastik, botol minuman, botol air mineral dan bekas makanan. Namun, terdapat bekas plastik yang tidak boleh dikita semula iaitu bekas cat, bekas bahan toksik dan peralatan makmal. Peralatan kaca yang boleh dikita semula ialah semua kaca yang terdiri daripada 100% kaca silika seperti botol kaca, botol kicap, botol ubat, botol minuman dan botol minyak wangi. Manakala peralatan kaca yang tidak boleh dikita semula ialah mentol dan kaca yang telah pecah. Ini kerana kandungan kacanya telah bercampur dengan bahan lain yang tidak sesuai untuk proses kita semula. Mari kita lihat tips untuk kitar semula. Yang pertama, sila asingkan sisa kitar semula mengikut jenis sisa pepejal. Sebagai contoh, sila asingkan bekas plastik dengan kertas cardboard. Ratakan cardboard dan masukkan ke dalam tong biru, manakala plastik dimasukkan di dalam tong jingga. Sila kosongkan dan bersihkan sisa makanan dan sisa minuman sebelum dibuang ke dalam tong kitar semula. Sisa makanan dan sisa minuman boleh mengotorkan sisa kitar semula yang lain seperti surat khabar. Dan yang terakhir, gabungkan beg plastik kecil ke dalam beg plastik besar dan ikat dengan ketat. Perkara ini akan memudahkan proses kitar semula. Malaysia kehilangan kira-kira 476 juta ringgit setahun dalam konteks pendapatan negara kerana sumber kita semula adalah satu industri bernilai tinggi. Ia memerlukan perubahan sikap orang ramai dalam memastikan pengurusan sisa pepejal yang lebih efektif. Ketika ini, pelbagai pihak bertanggungjawab sedang giat melakukan pelbagai usaha dalam memastikan tahap pengurusan sisa pepejal di negara ini sentiasa baik. Namun pendekatan terbaik dalam mengurusan sisa pepejal adalah bermula daripada sikap dan tahap kesedaran rakyat di negara ini yang menjadi sumber asal kepada masalah tersebut.
Kita sebagai umat Islam telah dibekalkan dengan panduan yang cukup jelas dan lengkap melalui Al-Quran dan hadis tentang aspek penjagaan alam sekitar. Buktinya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menekankan secara jelas tentang tanggungjawab terhadap alam sekitar. Antaranya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, Dialah yang menjadikan kamu daripada bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkannya. Surah Hud ayat 61.